Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونرحب بكم ونحن مسرورون باللقاء بكم لأن المؤمنين رحمة واحدة كما قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فنحن مسرورون جدا بهذا اللقاء المبارك في بقعة مباركة هي بيت من بيوت الله عز وجل. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Syekh hafizahullah memulakan ucapan beliau dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, seterusnya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga mengucapkan ucapan selamat kepada yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini bertepatan dengan hadis firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu merupakan saudara. Dan Syekh juga hafizahullah membaca satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang-orang yang beriman itu dalam mengasihi antara satu dengan yang lain itu adalah sama seperti satu jasad. Allah. Wa nashkuru al-hukam al-maliziyah ala khidmatiha lil-Islam wal-muslimin, wa nashkuru khadim al-Haramain al-Sharifin rahimahullah ta'ala alladhi la yaklu juhdan fi al-ihtimam bi qadaya kulli muslimin ala wajhi al-ard. Fajazahum Allah kull khair wa saddadahum wa waffaqahum. Kama nashkuru aydan إدارة هذا المسجد وعلى رأسها فضيلة الشيخ زين العابدين، ونشكر كل من رتب هذا اللقاء المبارك. Kemudian Fadilatul Syekh mengucapkan ucapan terima kasih kepada kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Arab Saudi dalam usaha-usaha dan kesungguhan yang ditunjuk dalam memastikan dakwah ini berjalan, dan Syekh mendoakan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan taufik kepada mereka. Seterusnya juga beliau mengucapkan terima kasih tidak terhingga ke atas penganjuran program pada malam ini, khususnya pihak penganjur Datuk Seri Sheikh Zainal Abidin beserta dengan ahli dan kuasa beliau, dan juga sesiapa yang terlibat dalam memastikan kelancaran program pada malam ini insya-Allah. وسنتعرض في هذه الليلة المباركة إلى سيرة رجل عظيم بشر الأنبياء به قبل ولادته، وبشرت به الكتب السابقة، وأحبه الله عز وجل وأحبته الملائكة، وكلنا نحبه. هذا هو الرجل العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبينا وسيدنا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. Dan insya-Allah kita akan pada malam ini kita memilih topik yang akan kita perbahaskan dan berbincangkan, iaitu berkenalan dengan sirah seorang lelaki yang begitu terkenal, begitu tinggi kedudukan dan keagungan beliau, yang mana telah disebut di dalam Al-Quran Al-Karim dan juga telah disebut di dalam kitab-kitab terdahulu, yang mana beliau dicintai Allah Subhanahu wa taala, dicintai para malaikat dan dicintai oleh makhluk secara keseluruhannya, dan beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita dan seorang yang sangat-sangat kita sayangi dan kita sanjungi, dan juga merupakan qudwah dan ikutan bagi kita semua. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم
الناس إلينا جميعا. وكل من أحب شخصا ينظر في سيرته بمحبته له، فينظر ماذا كانت حياته منذ ولادته وإلى قبل هجرته وإلى ما بعد هجرته وإلى أن توفي وإلى ماذا خلف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فمثلا لو أن شخصا أراد أن يدخل في مدرسة، يسأل ما هذه المدرسة وما هو مديرها وماذا عندها وهكذا. فما ظنكم بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان سببا في إنقاذنا من النار؟ يجب علينا أن ننظر في سيرته وأن نتأمل فيها ونستفيد من دروس أيامه عليه الصلاة والسلام. Dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling kita kasihi dan paling manusia ataupun kita semua makhluk mengasihinya. Dan sudah tentu, sudah barang pasti bagi setiap yang dikasihi itu, yakni dalam konteks ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu kita teliti sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, membesarnya baginda sallallahu alaihi wasallam, perlantikan baginda sebagai nabi dan rasul, dan seterusnya penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya sehingga wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti permisalan dan tamsilan yang diberikan oleh Fadilatul Syekh hafizahullah, seperti mana kita ingin masuk ke sebuah sekolah. Apabila kita ingin mendaftar ke sebuah sekolah, sudah tentu kita akan bertanya apa jenis sekolah ini dan siapa gurunya, bagaimana pelajaran dan pengajiannya. Dan demikian juga apabila kita berbicara tentang seorang tokoh yang kita dakwa kita mengasihi, baginda sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu kita perlu mengenali secara terperinci kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه مات أبوه، يعني خرج من الدنيا وهو يتيم، لم ترى عينه أباه. قال سبحانه: ألم يلدك يتيما فآوى. ولما وصل عمره إلى 6 سنوات ماتت أمه أيضا، فليس عنده أم وليس عنده أب وليس عنده أخت وليس عنده إخوة، وإنما هو وحيد أمه وأبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا اليتم تقلب في عدة بيوت. Dan sesungguhnya ibu baginda Aminah mengandungkan baginda, dan ketika baginda masih berada dalam kandungan ibunya, meninggal bapanya Abdullah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak sempat melihat bapa baginda sendiri, tidak sempat berkenalan dengan bapa baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apabila lahir ke atas muka bumi, cukup usia baginda 6 tahun, ibu baginda meninggal dunia, wafat Aminah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersendirian, tiada kakak, tiada abang, tiada adik, dan tiada segala-galanya. Hanya baginda sallallahu alaihi wasallam berseorangan dan berpindah milik baginda sallallahu alaihi wasallam dari satu tangan ke satu tangan dan dari satu rumah ke satu rumah. فتربى في بيت جده عبد المطلب، ثم توفي جده أيضا عبد المطلب، فتربى في بيت عمه أبي طالب، ينتقل من بيت إلى بيت ليس له مأوى ولا مسكن. ويومه هذا لم يضره في الحياة، بل كان هو الرجل الأول في هذه الأمة. وهكذا فلا تحتقر أي يتيم، فقد يكون عظيما في هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأيتام قائده، وأبو هريرة رضي الله عنه يتيم، والإمام الشافعي رحمه الله يتيم،
وابن حجر رحمه الله أيضا يتيم. ومع ذلك الله عز وجل رعى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضره هذا اليتيم وتقلبه من بيت إلى بيت. Dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membesar di rumah datuknya iaitu Abdul Muttalib, dan setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, baginda berpindah ke rumah Abu Talib, yakni anak kepada Abdul Muttalib, yakni bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Demikian baginda sallallahu alaihi wasallam berpindah ke sana dan ke sini, tiada tempat tinggal. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala uji baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi anak yatim, tidak beribu dan tidak berbapa semasa hayat baginda masih lagi dalam berusia yang kecil. Kerana itu kata Fadilatul Syekh, jangan sama sekali kita melakukan penindasan, penghinaan ataupun bersifat merendah-rendahkan kedudukan anak yatim. Ingatlah bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan sayyidul aitam, yakni penghulu dan ketua bagi seluruh anak-anak yatim. Dan demikian juga para sahabat, ramai daripada kalangan mereka merupakan anak-anak yatim, antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an, dan demikian juga para ulama, antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, demikian juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga merupakan anak yatim. Dan sesungguhnya kedudukan yatim itu sama sekali tidak memberikan sebarang kemudaratan atas status dan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. ليس عنده واحد في الدنيا يفضي إليه ما بسبب لا فقد حنان الأم وفقد عطف الأبوة وفقد أخوة الإخوة وفقد تنبيه إخوته إليه، فعاش أحسن حياة من الخلق العظيم. قبل أن ينزل عليه الوحي كانوا يسمونه الصادق، وكانوا يسمونه الكريم، وكانوا يسمونه الوفي. لم يكذب على أحد من الناس بحياته قط قبل نزول الوحي وما أولى بعد الوحي، فأحبه قريش، وهو ذلك اليتيم، وكل من رآه أحبه. Sesungguhnya tiada apa yang lebih menyedihkan daripada keadaan dan kedudukan yang seperti itu. Tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersaudara, bahkan kesemuanya meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan walau bagaimanapun dalam situasi yang seperti itu, baginda sallallahu alaihi wasallam hidup sebagai manusia yang memiliki akhlak yang terbaik, tinggi lagi mulia, sehingga sebelum daripada diutuskan dan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, baginda sallallahu alaihi wasallam digelar dengan pelbagai gelaran yang mulia. Orang yang amanah, orang yang bercakap benar dan tidak pernah berdusta. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam karim, sangat mulia akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda sebelum daripada diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan manusia yang sangat dicintai dan dikasihi di kalangan masyarakat Quraisy. وكان من عادة من كان في ملة إبراهيم يتخذ العباد منهم زمنا معينا يختارون فيه يعبدون الله عز وجل، وعوضهم الإسلام بالاعتكاف في شهر رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء يتعبد ربه في شهر رمضان، فأتى يوم مبارك على هذه الأمة وهو نزول الوحي عليها، وأزاح الظلام وأزاح عن هذه الأمة حبائل الشيطان، فتوجهوا إلى عبادة الله عز وجل. ونزل عليه جبريل عليه السلام، وجبريل صورته كبيرة جدا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليتيم الوحيد في الغار وفي الليل، وضمه هذا المخلوق العظيم وقال له يا محمد اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وهذا الضخم يضم ويقول اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، فقال له اقرأ
باسم ربك الذي خلق. فنزل عليه الوحي ونزل من الجبل إلى خديجة زوجته رضي الله عنها وقال لقد خشيت على نفسي يعني من الموت، أنا وحيد في الغار ظلام ما عندي أحد، يأتيني مخلوق عظيم غريب ويقول لي اقرأ، وأقول ما أقرأ ويقرأ، ماذا أصنع يا خديجة؟ وهو ما عنده أحد يذهب إليه، ليس عنده سوى زوجته خديجة رضي الله عنها. Sesungguhnya di antara adat kaum Ibrahim alaihissalam adalah mereka sentiasa melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersendirian. Dan demikian juga pada suatu ketika mana bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Gua Hira, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah seperti mana yang termaktub dalam ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni sebelum daripada diturunnya syariat ini. Dan ketika itu berlaku peristiwa yang bersejarah penurunan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana menyeru manusia daripada menyembah syaitan kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mengetahui sejarah tersebut, bagaimana umat pada ketika itu mereka menyembah berhala, menyembah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala utuskan dan lantik Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan manusia kepada kebenaran, daripada menyembah Allah, daripada menyembah syaitan kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendirian di dalam gua tersebut. Kata Syekh, bersendirian di dalam gua, dan kemudian di waktu malam, bahkan gelap pada ketika itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan satu makhluk yang cukup terkenal, yaitu Jibril alaihissalam, yang mana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa besarnya Jibril sehingga sayapnya memiliki 600 sayap. Bila diangkat dan dibuka sayapnya, ia menutupi ufuk. Dan kemudian makhluk yang besar ini memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersendirian di dalam gua pada ketika itu, lantas berkata, "Iqra", bacalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda ataupun berkata, "Ma ana biqari", aku tidak tahu membaca. Dan dalam terjemahan yang lain disebut aku tak tahu nak baca apa. Ada beberapa terjemahan di kalangan ahli ilmu tentangnya, diulas oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang paling penting di peluk kali kedua, ucapan yang sama disebut, "Iqra", bacalah. Jawapan yang sama diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga kali yang ketiga, lantas Jibril menyambung, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan engkau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada gua dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang sangat takut. Baginda tidak memiliki sesiapa pun. Baginda bersendirian di dalam gua, dalam situasi yang gelap, di malam hari, dipeluk oleh makhluk yang tidak dikenali. Baginda hanya memiliki isteri baginda untuk diadukan perkara tersebut kepada Khadijah radhiyallahu anha. Walamma nazala al-wahyu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzala Allah fi kitabih qad ja'akum min Allahi nur, al-Quran, yani ya ummat Muhammad ifrahu, atakum hadha الكتاب العظيم الهدي المبين. هذا القرآن الذي نزل في تلك الليلة نزل به أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، أنزله على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في أفضل مكان، مكة المكرمة، في خير الأزمان، في رمضان، وفي خير الليالي في ليلة القدر. وأنزل هذه على خير الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نقول الحمد لله الذي بعث الله لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هاديا لنا، والحمد لله الذي أنزل لنا القرآن نورا لنا. Dan kemudian sesungguhnya bila dimaklumkan kepada Khadijah, isteri beliau, isteri baginda radhiyallahu anha, beliau menyatakan khabar gembira kepada baginda sallallahu alaihi wasallam
peristiwa pujukan, peristiwa pertemuan dengan bapa saudara kepada Khadijah, Warqah bin Naufal, seterusnya itu saya kira kita tahu dalam sejarah. Dan terbukti bahawasanya yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum minallahi min nur, datang cahaya, yakni petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara yang perlu kita teliti, kebaikan-kebaikan dan kemuliaan Al-Quran diturunkan kepada Nabi pada malam tersebut. Pertama sekali, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat yang terbaik, yakni Jibril alaihi salam, seperti mana yang kita maklum dalam banyak hadis dan bahkan di dalam Al-Quran dimaklumkan penceritaan tentang kemuliaan dan kedudukan Jibril alaihi salam. Satu. Kedua, diturunkan ke atas sebaik-baik makhluk, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, diturunkan di tempat yang sebaik-baik tempat, yakni di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang keempat, diturunkan pada sebaik-baik waktu, yakni pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, diturunkan pada sebaik-baik malam, yakni malam Lailatul Qadar. Dan yang keenam, diturunkan kepada sebaik-baik ummah, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita perlu mensyukuri nikmat agama dan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada kita pada hari ini untuk kita laksanakan dan praktikkan dalam kehidupan kita. وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي بسبب دعوة إبراهيم عليه السلام، وهو يبني الكعبة في مكة. يقول إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني رسولا من هذا المكان يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن والحكمة ويزكيهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم 20 جدا، 20 جدا. لكن الله سبحانه وتعالى أي دعوة يدعو بها المسلم الله لا يضيعها. قال سبحانه لا يضل ربي ولا ينسى. وقال جل وعلا ادعوني أستجب لكم. فكل دعاء تدعو به الله لا يضل، وهذا وعد من الله أستجب لكم. فأنت ادعو لنفسك وادعو لأولادك وذريتك، وقد يحفظ الله عز وجل لك أولادك وذريتك بعد مماتك 500 سنة. فكل ما يخطر في بالك من خير ادعو به، ادعو به، فالله عز وجل يسمع ويجيب الدعاء. Sesungguhnya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan doa dan permintaan ataupun permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mana baginda alaihi salam membina Kaabah. Yang mana di dalam doa tersebut, Rabbana wab'ats fihim rasulan min. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran melalui doa Ibrahim alaihi salam, wahai Tuhan kami, utuskanlah pada mereka, yakni pada umat yang akan datang, seorang rasul daripadanya. Nya itu merujuk kepada bumi Makkah Al-Mukarramah, yang mana yang akan disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mensucikan mereka daripada kekufuran, daripada kesyirikan, kepada keimanan dan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita lihat, kata Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana da'watu abi Ibrahim, aku merupakan kesinambungan kepada dakwah bapaku Ibrahim alaihi salam. Kerana itu antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Ibrahim alaihi salam ada lebih kurang 20 datuk untuk sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maknanya mereka daripada satu keturunan yang sama. Kerana itu nasihat Syekh, fadilat daripada berdoa Nabi Ibrahim ini, kita pada hari ini jangan sama sekali kita lupa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kesan doa tersebut 500 tahun yang akan datang, yang penting kita berdoa. Kerana kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yadhillu rabbi wa la yansa, yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku ini sama sekali dia tidak akan tersesat dan terseleweng, dan dia sama sekali tidak akan terlupa.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, doalah kepada aku, nescaya aku akan tunaikan dan makbulkan. Maka kita mohonlah kebaikan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk zuriat kita, untuk keturunan kita. Apabila terlintas di dalam minda kita kebaikan, jangan tangguhkan perkara-perkara tersebut. ولما أمره الله بدعوة وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عادوه وحاصروه في شعب ضيق بين جبلين عاش فيه 3 سنوات منعوا عنه الأكل والشرب ومنعوا هو ومن معه أن يزوجوهم ومنعوهم أن يتصلوا بمن هو خارج عن هذا الشعب حتى أكل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ورق الشجر والنبي صلى الله عليه وسلم صابر. هل تعلم ماذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن دعوته تصل إليه؟ قصة الطائف. قصة الطائف. Dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala disebut dalam satu riwayat, qulu la ilaha illallah tuflihu. Sebutlah kamu kalimah la ilaha illallah dan kamu sudah tentu akan berjaya di dunia ataupun di akhirat. Bahkan dengan doa yang diamalkan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah dalam satu riwayat sirah, ada disebut ada seorang lelaki ini bersama dengan ahli keluarganya, mereka terperangkap dalam satu kawasan yang tidak berpenghuni, tidak ada di sana makan, tidak ada jalan keluar di sana, dan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala mereka diberikan rezeki yang berupa daun-daun pokok. Mereka hidup dengan daun-daun tersebut sahaja dan berbekalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم اشتدت عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا من يأتينا بالنبي صلى الله عليه وسلم حي أو ميت له 100 نعمة كان تقول له 100 سيارة. فاختفى مع أبي بكر رضي الله عنه في غار بعيد عن المسجد الحرام، ومع ذلك أتوا إلى هذا الغار لكن الله عز وجل أعمى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم الله تعالى هو الذي ينصره وهو الذي يؤيده. قال عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir tadi Syekh sebut, innallaha yudafi'u alladhina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan seringkali menolong bantu mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Demikian juga peristiwa ini, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam terlindung daripada menyelamatkan lelaki yang terperangkap di dalam sebuah kawasan tadi, namun berbekalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lelaki ini tetap berada dalam situasi dan keadaan yang selamat. Demikian juga sebagai seorang muslim, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua situasi perlu berterusan demi memastikan kelangsungan dan kebaikan kehidupan kita. وهو يتيم ويحب مكة هي بلده وبلد أجداده، أمره الله عز وجل مع لطفه أن ينتقل إلى بلد هو غريب فيها أيضا وهي المدينة المنورة، وفعل ذلك من أجل أن يبلغنا الدعوة صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim, merupakan anak yatim. Bahkan Nabi SAW orang yang sangat cinta dan kasih kepada tanah air baginda, yakni Makkah Al-Mukarramah. Namun kasih baginda kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Oleh kerana itu apabila menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah meninggalkan Makkah walaupun ke satu tempat yang begitu asing bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi tuntutan permintaan tersebut, perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut atas asas ingin memastikan kelangsungan penyebaran dakwah. ولما وصل إلى المدينة وجد أن المسلمين منقسمين إلى قسمين، القسم الأول الأوس والقسم الثاني الخزرج، ويتقاتلون بينهم
أول أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن وحد الأمة وأمرهم بالاعتصام بحبل الله. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Kemudian apabila Nabi SAW tiba di Madinah Al-Munawwarah, tentunya kita juga mengetahui dalam sejarah di sana ada dua kelompok kabilah yang terbesar dan terkenal, yaitu Aus dan Khazraj. Perkara pertama yang Nabi SAW lakukan adalah mempersaudarakan, menyatu padukan kedua-dua kabilah yang besar ini, yang mana mereka dalam tempoh yang begitu lama berperang antara satu dengan yang lain, bahkan berbunuhan antara satu dengan yang lain. Dan Nabi SAW datang membawa perpaduan ke situ, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Syekh. Saya langsung terjemahkannya, yakni berpegang teguhlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sama sekali kamu berpecah belah, dan ingatlah nikmat, yakni nikmat perpaduan atas asas Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, dan dengan nikmat tersebut Allah jadikan kamu semua bersaudara. Para muslimun yaitu an yattahidu baina al-ittihadi quwwa wa 'izza lahum wa an la ya'danu li ahadin min al-a'da' an yufaddiqa baina al-muslimin. Lidzalika qala subhanahu wa la tanaza'u fatafshalu وتذهب ريحكم واصبروا وإذا رأى المسلم من أخيه المسلم خطأ لا يعاقبه وإنما ينصحه ويتعامل معه باللين ولا يقدر عليه لأنه أخ له، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فهو مثل أخيك. فأخوك الذي في بيتك لا تعنفه ولا تضربه، كذلك المسلم في كل مكان في الأرض يحبه ولا تختلف عنه، بل أنت وإياه سويا وتكونون يدا واحدة في اتباع الكتاب والسنة. Dan sudah tentu semestinya tadi saya tertinggal satu perkataan terjemahan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, yakni nikmat perpaduan itu, yang mana suatu ketika dahulu kamu bermusuhan, dan dengan nikmat tersebut maka kamu jadi bersaudara. Okey, baik. Saya sambung yang disebut oleh Syekh tadi. Hendaklah kita semua mencari titik temu mencipta perpaduan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Jangan sama sekali kamu asyik berselisih, bertelingkah sesama kamu, dan sudah tentu kamu akan gagal dan akan hilang kekuatan kamu. Maka apabila kita melihat saudara kita melakukan kesilapan dan kesalahan, maka nasihatilah dia dengan baik. Jangan sama sekali menyakiti dia. Jangan sama sekali mencerca, memaki hamun dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik kepadanya. Kerana sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dia adalah saudara bagi kita. Maka atas asas kasih dan sayang kita kepadanya, perbetulkan dan berikan teguran yang baik agar dia berubah. Dalam memastikan kita berterusan menyampaikan Alkitab, yakni Al-Quran, dan juga As-Sunnah kepada masyarakat. Ini yang diajar didik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في المدينة في أولها فقيرا كما قال سبحانه: ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى. ونأخذ أمثلة مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفقر، ومع ذلك لم يصده عن الدعوة. كان يمضي على النبي صلى الله عليه وسلم الشهر الأول والثاني والثالث وليوقد في بيته نار. وكان التابعون يسألون عائشة: ما كان طعامكم يا أم المؤمنين؟ قالت: الأسود الماء والطعام، 3 أشهر فقط يأكل التمر ويشرب. ويمر على النبي صلى الله عليه وسلم أيام حتى تمر ما فيه ليست في بيته، ويخرج من بيته من شدة الجوع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته
ووجد أبو بكر خرج كما في صحيح البخاري، ووجد عمر خرج، فقال له يا رسول الله ما الذي أخرجك من بيتك؟ قال أخرجني الذي أخرجكم عن الجوع. بيت النبوة جبريل ينزل فيه ويعطيه الوحي وقواعد الدين، وهو لا يجد في بيته شيئا يأكله. وأتت امرأة يهودية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى اليهود يحبون النبي صلى الله عليه وسلم نحو المدينة، لأنهم يعرفونه كريم وأخلاقه عالية، ويطلبون منه طعام، فيقول يا عائشة هل عندك من طعام؟ قال ما عندنا تمر، فيأخذ هذه التمرة من بيت النبوة ويعطيها اليهودية، فلا يكون في بيت النبوة شيء ويعطي هذه اليهودية التمرة تأليفا لها للإسلام ودعوة إليه. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لماذا صبر؟ من أجل أن يعطينا هذا الهدي النبوي العظيم الكريم ويبلغ دعوته له. يعني مثل هذا الرجل أنا نحبه يصبر من أجلنا ويتحمل الجوع من أجلنا، ويحاول القوم أن يقتلوه فيختفي من أجلنا، ويترك بلده ويذهب إلى بلد بعيد. أول مرة يأتي إليه المدينة المنورة بين مكة والمدينة 400 كيلو، ويأتي إليه هناك عند ناس قوم. أليس هذا واجب أن نحبه؟ فيجب أن نحبه حبا عظيما أشد من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. لذلك الله يقول فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه الله يرحمنا بسبب ذلك. Kemudian kata Fadilatul Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan kefakiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajadaka 'ailan fa'aghna." yakni menemui Muhammad itu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ail yakni merujuk kepada fakir, susah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kepada baginda. Kita berhenti berilah kelaluan kepada azan. Insyaallah azan Makkah Mukarramah wa salat al-Isya. Salat al-Isya insyaallah Imam Masjid Nabawi yusalli ونحن في مكة وفي المدينة في وقتها. يعني ما حصلت في ماليزيا. Saya terjemah yang tu dulu, sekejap lagi saya sambung yang tadi. Kata azan, masya-Allah, azan Masjid Makkah, Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi. Dan sekejap lagi akan disolat di Masjid Nabawi, dan Mekah dengan Madinah duduk sekali, dan tak pernah berlaku di mana-mana tempat melainkan Malaysia saja. Bisa menyangka Masjid Nabawi datang ke Malaysia sini. Dan demikian juga perbincangan kita pada malam ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suasana kita pada perbincangan kita pada malam ini. Dan demikian juga hati kita semua bersatu atas kecintaan kepada Mekah, kepada Madinah, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, bahkan kepada perpaduan. Dan demikian tangan kita bersilang seperti ini, saling berpegangan seperti ini. فيعيش الناس في تكفير وتبديل وتفسير وهكذا. كلنا نسير خلف محمد صلى الله عليه وسلم. Dan demikian juga kita jangan membiarkan syaitan memisahkan perpaduan yang ada dengan kita dengan usaha-usaha menyibukkan diri kita dengan usaha-usaha memfasidkan manusia, membid'ahkan manusia,
dan kerana itu perkara-perkara yang boleh membawa kepada hal dan situasi yang tercela lagi tidak baik di dalam umat ini. لأن هدفنا إسهامي وعالي جدا، وهو أن نجتمع كلنا على كتاب السنة حتى يرضى الله عنا ويدخلنا الجنة. Dan tujuan objektif ataupun matlamat kita semuanya sama, iaitu nak menyeru dan kita semua kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang mana tujuan dan tidak lain tidak bukan untuk menuju ke jannah, yang untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita تيسر محاضرة أخرى عن صفة الجنة. Mungkin di lain masa yang akan datang, yang ni kena jemput lagi lah, kita akan berbicara soal sifat syurga, insyaAllah. الإخوة الماليزيين يقولون ماليزيا جنة الدنيا لكن جنة أحسن. Orang Malaysia menyebut dan memaklumkan kepada Syekh bahawasanya Malaysia, ini marketing, Malaysia merupakan syurga dunia. Kata Syekh, di sana ada syurga yang lebih baik daripada syurga ini. ونحن نريدكم أن تعيشوا في جنتين، جنة الدنيا ماليزيا وجنة الآخرة. Dan aku menginginkan dan berkehendak agar kalian semua, kita semua hidup di dua dunia. Dunia yang syurga dunia, dua syurga, yakni syurga dunia, dan satu lagi syurga akhirat. Hamba Allah, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tul jannah, yakni terus kita menerus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, saya terjemahkan terus, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka syurga Firdaus. Saya sambung yang sebelum azan tadi. Baik. Kemudian tadi sebelum azan dibicarakan tentang Syekh membicarakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, yakni baginda hidup dalam keadaan kefakiran. Hal tersebut Allah Subhanahu wa taala maklumkan di dalam Al-Quran. Bulan yang pertama, bulan yang kedua, bulan yang ketiga, baginda sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan tiada makanan. Dan kita pun mengetahui sifat baginda sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang meminta-minta. Baginda tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi baginda hidup dalam keadaan tidak ada makanan melainkan air dan kurma sahaja. Sehingga suatu hari tiada lagi makanan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat lapar keluar daripada rumah baginda. Keluar daripada rumah baginda mungkin untuk menghilangkan rasa lapar itu, keluar berjalan. Nabi bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah yang membuatkan engkau keluar daripada rumah ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yang membuatkan aku keluar daripada rumah sama seperti yang membuatkan kamu semua keluar daripada rumah." Yakni dalam keadaan yang terlalu dan sangat lapar. Dan diberitakan dalam satu peristiwa yang mana seorang wanita Yahudi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita ketahui juga bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disukai dan dihormati, lawan dan juga kawan dan juga lawan. Jadi termasuk orang Yahudi sendiri di Madinah Al-Munawwarah, mereka memberikan rasa hormat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam atas ciri-ciri dan kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Jadi apabila dia datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meminta makanan daripada Nabi. Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apakah di sana ada makanan untuk kuberikan kepada wanita ini?" Kata Aisyah, "Tiada melainkan sebiji kurma sahaja." Lalu kurma tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil daripada Aisyah radhiyallahu anha dan diberikan kepada wanita Yahudi tersebut, membiarkan diri baginda dan ahli keluarga berada dalam keadaan yang lapar semata-mata untuk diberikan kepada seorang wanita Yahudi. Yang ni dia potong kacau. Blok jalan, dia kena baca.
Pasal blok jalan ni WVU 8534 Viva. WVU 8534 kereta kenderaan Viva. Tolong alihkan. Sayar. قطع الطريق يا شيخ. هو وحي مكة والمدينة والدكتور اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري. ما شاء الله ليلة جميلة. Dia kata kita duduk di sini semua nak pergi mana dia kata? Nak pergi mana ni dia kata? Ada siapa yang nak keluar? Kita duduk dalam situasi dan keadaan yang baik berbicara tentang Mekah, tentang Madinah, tentang insan yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak keluar di mana ni? Jadi dia kata dan menterjemah Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Tapi yang tu kitab, saya ni bukan kitab lah. Sahih Bukhari wa asah kitab as-sunnah. Sahih Bukhari kitab yang paling sahih dalam as-sunnah. Tuan-tuan dan puan sekalian, sambung lagi yang disebutkan tadi cerita wanita Yahudi. Ini menunjukkan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi korbankan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang lain. Semata-mata ta'liful qulub, untuk melembutkan dan melunakkan hati wanita tersebut agar menerima Islam dan memberikan penghormatan kepada agama yang mulia ini. Dan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sabar untuk siapa? Sabar untuk kita umatnya. Sabar untuk kelangsungan dakwah, berlapar dan berdahaga untuk kelangsungan dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan makan untuk kelangsungan dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang dan hampir dibunuh untuk kelangsungan dakwah. Dan pelbagai lagi dugaan dan cubaan yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan sekalian, semata-mata untuk memastikan kelangsungan dakwah ini. Sudah tentu kewajipan mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berbelah bagi. Tiada khilaf tentang kewajipan mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Wajib seluruh umat Islam mencintai baginda, dan perlu kita sentiasa ingati segala pengorbanan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan antara bukti cinta yang paling besar, bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah al-ittiba', yakni mengikuti petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Syekh menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattabi'u la'allakum turhamun, maka ikutlah dia, yakni ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kamu semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. ولما عاش في المدينة أتى 7 أولاد، 3 ذكور و4 إناث. فرح النبي صلى الله عليه وسلم أن أتى أولاد. الكبير اسمه القاسم وعبد الله وإبراهيم، 3 أبناء. البنات رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة. وهو فرح بالأولاد، جميع أولاده 6 ماتوا، ولم يبقى منهم إلا فاطمة وماتت بعد وفاته ب6 أشهر. ومع ذلك صبر، ما جلس حزين في بيته قال أولادي ماتوا وأنا جائع أريد أن أرجع إلى مكة. لا، صبر. لماذا صبر؟ والله من أجله، حتى يبلغ رسالة ربه لنا الصحيح من الخطأ. فصبر وصابر. والله يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزلت من ربك. والله يقول له فاصبر كما صبر العزم الرسل. وهو يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. جول أولاده ماتوا سوى فاطمة، خوف المشركون واليهود من حوله يهددونه بالقتل، ومع ذلك يصبر. والذي يعينه في ذلك بعد الله هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذا احتاج مال أبو بكر يقتل، إذا احتاج مسافر في الهجرة أو غيرها أبو بكر معه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد له عليه نعمة إلا أبا بكر. الله يقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فما أحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجازيه إلا بما يجازيه الله لكثرة أفعال أبي بكر الجميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أي أبو بكر صديق
للنبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، وكان يأخذ جميع ماله يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبنته عائشة تزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر هو نعم الرجل للنبي في تبليغ دعوته عليه الصلاة والسلام. لذلك أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صحابي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فله الصحبة المطلقة التي لم يصحبه فيها أحد رضي الله عنه وأرضاه. طيب. Tuan-tuan dan puan sekalian, بمال أبو بكر وينفق برأيه ويعينه ويقف معه في الشدائد. أتى إلى المدينة عنده زوجة سوداء عنها كبيرة في السن، أعطاه بنته صغيرة في السن عائشة رضي الله عنها. Nabi SAW ketika menetap di Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Nabi 7 orang anak, 4 perempuan dan 3 lelaki. Dan anak-anak ini Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Allah wafatkan mereka semua melainkan Fatimah radhiyallahu anha. Ujian yang sangat berat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah timpakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mengeluh dalam hayat baginda. Baginda tidak berdiam diri di dalam rumah menangisi kematian anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak meninggalkan tugas, peranan serta tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana kesedihan baginda. Benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, kata Syekh, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, yang telah Tuhan kamu turunkan kepada kamu. Atas asas ini Nabi teruskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasbir kama sabar ulul azm. yakni bersabarlah seperti mana bersabarnya rasul-rasul yang dianugerahkan dengan sifat ulul azmi. Dan kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, asyaddun nas ayyun nasi asyaddu balaa. Manusia mana yang paling dahsyat Allah Subhanahu wa taala timpakan bala dan dugaan ke atasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. yakni para nabi Allah timpakan dugaan dahsyat ke atas mereka, kemudian yang menyusul setelah mereka dari sudut kedudukan dan juga dari sudut kemuliaan. Jadi dugaan-dugaan dan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ini tidak menggagalkan dan tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan peranan serta tanggungjawab yang Allah amanahkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala hantar seorang teman, seorang rakan, seorang sahabat yang baik bagi baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membantu baginda, membantu bahkan memberikan semangat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang disifatkan dengan sifat-sifat yang cukup mulia, bahkan mendapat endorsement dan pujian khas daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya tidak ada makhluk yang lebih baik di kalangan umatku ini selain daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maknanya Syekh di penghujung saya awalkan sedikit menyebut bahawasanya sepakat seluruh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, manusia yang terbaik setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sudah tentu. Kenapa? Kerana beliau merupakan sahabat Nabi daripada kecil, bersusah payah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedih bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, infakkan seluruh hartanya demi memastikan kelangsungan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengahwikan anaknya Aisyah radhiyallahu anha dalam usia muda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana inginkan ada hubungan dan jalinan kekeluargaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga merupakan sahabat Nabi yang paling banyak hidup bersama-sama dengan Nabi dari sudut tempoh dan waktu, lebih daripada isteri-isteri baginda radhiyallahu anhunna sendiri.
Demikian Abu Bakar As-Siddiq yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi teman, rakan dan sahabat kepada baginda untuk memastikan dakwah ini berjalan dan berlangsung dengan baik. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المصائب الكثيرة والمصاعب أخلاقه عالية مع الناس، كان همومه يخفيها في قلبه ما يبديها لأحد. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم يضحك. وأتت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية حلة، يعني ثوب جميل، فأتى أحد الصحابة وقال: يا رسول الله أعطني إياها، يعطيه إياها. ويأتيه رجل ويقول: يا رسول الله أعطني من مال الله الذي أعطاك، ويسحب مع رقبته ويبتسم ويعطيه المال صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ويأتي رجل آخر يقول: أعطني مالا، يقول: أنا ما عندي مال، لكن إذا أتاني سأعطيك. ما يرد أحد أبدا في أمور الحياة. أحبه الصغار، فكانت الجارية الصغيرة تأخذ بيده في طرقات المدينة، يعني هو المسلم خارج المسجد تأتي بنت صغيرة تأخذ بيده وتذهب تتمشى بالنبي صلى الله عليه وسلم ترفع المسلم ما يرد يبتسم. وأحبه غير المسلمين من اليهود، كان يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه قضاء حاجاتهم والصلح بينهم. وأحبه الصحابة رضي الله عنهم، وأحبه حتى من هو بعيد عن المسلم مثل النجاشي بعيد في الحبشة. فكان صلى الله عليه وسلم رجلا محبوبا لأخلاقه ولتعلقه بالله سبحانه وتعالى. وهكذا المسلم يجب أن يكون عالي الأخلاق. الله يقول: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. المسلم أخلاقه عالية فليكن مجلسه عنده يوم القيامة إلا من كان خلقه عاليا. Sesungguhnya walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam ditimpa dengan dugaan-dugaan yang pelbagai, namun akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam tetap tinggi. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam tetap mulia, dan baginda sentiasa menyembunyikan perasaan yang sebenar. Kesusahan baginda, kepayahan baginda, kesedihan baginda, semuanya baginda sallallahu alaihi wasallam sembunyikan. Yang terzahir daripada wajah baginda seperti dimaklumkan oleh sahabat antaranya Anas bin Malik radhiyallahu an, di wajah baginda hanya ada senyuman dan ketawa bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagai contoh, ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu meminta Nabi dihadiahkan pakaian yang cantik. Lalu ada seorang sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pakaian tersebut. Ada yang datang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta, wang ringgit, dan baginda sallallahu alaihi wasallam apa yang ada di sisi baginda berikan. Jika tiada, baginda akan berkata, sekiranya aku dapat sesuatu suatu hari nanti akan kuberikan perkara tersebut kepadamu. Ini menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam disukai oleh seluruh lapisan masyarakat, yang tua, yang muda, yang bukan Islam dan sebagainya. Antara contoh yang Syekh berikan, seorang kanak-kanak perempuan kecil, yang ketika mana baginda keluar daripada masjid, lalu kanak-kanak tersebut memegang tangan baginda dan mengajak baginda pusing ataupun berjalan-jalan di sekitar bandar. Dan Nabi SAW sama sekali tidak menolak pelawaan anak kecil tersebut. Dan demikian juga golongan kafir Yahudi, contohnya datang kepada Nabi SAW memberikan kepercayaan kepada Nabi untuk menyelesaikan pertikaian dan kekhilafan yang berlaku di antara mereka. Dan demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in cinta kepada Nabi SAW kerana akhlak dan kemuliaan baginda. Demikian juga orang yang tidak pernah bertemu dengan baginda SAW, yang hanya mengetahui kemuliaan dan kedudukan baginda, di sana beliau juga turut mencintai dan mengasihi baginda SAW. Antaranya An-Najashi, yang mencintai baginda dalam keadaan tidak pernah melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan seperti dinukilkan oleh Syekh, wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik kepada manusia. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memaklumkan di dalam satu hadis, sesungguhnya golongan yang dekat dengan tempat dudukku di hari akhirat kelak adalah mereka yang memiliki akhlak yang terbaik dan juga akhlak yang mulia. Jadi jika kita lihat
Nabi SAW dikasih dan dimuliakan dengan kerana akhlaknya, maka demikian juga kita pada hari ini, jika ingin dikasihi, ingin dihormati, maka jaga dan pelihara juga akhlak kita kerana Allah Subhanahu wa taala. والنبي صلى الله عليه وسلم مكروا به عدة مرات، ينادونه في البيت ويأكل لحم يدعون في سنة، ويضعون له أيضا، وضعوا له أيضا السحر، وأدموا وجهه وخرج منه الدم وكثر سنه وهو صادق يقول له شيء، والله يقول لا فاعف عنهم واصلح. Nabi SAW diuji dengan berbagai ujian selain dari yang disebutkan tadi. Nabi dikenakan sihir ke atas baginda. Nabi SAW dibenci oleh musuh-musuh, diserang dan beberapa kali cubaan membunuh. Bahkan dalam peperangan Nabi SAW cedera, patah gigi baginda dan wajah baginda SAW dicederakan dengan begitu teruk sekali, dan hal tersebut tak menjadikan Nabi SAW mencerca maki dan melaknati golongan-golongan yang mencederakan dan menyakiti baginda. Bahkan baginda SAW mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, fa'fu, yakni mohonlah, ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah mereka, yakni golongan-golongan yang telah melakukan kesalahan ke atas ini. Yakni sifat dan sikap Nabi memaafkan itu menjadikan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam mulia. ولما أراد الله أن يقبل روحه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، في قبض الروح كل إنسان يأتيه شدة وقوة، الروح تنزع نزع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر حياته لا إله إلا الله إن للموت سكرات، وكان يؤخذ عليه الماء ويرشون عليه فيصحى فيغمى عليه، ويأخذون الجربة ويرشون عليه الماء فيصحى من شدة سكرات الموت. Dan demikian juga Nabi SAW dalam situasi di penghujung hayat baginda, ketika mana sebelum dicabut ruh dan nyawa baginda SAW, baginda dalam keadaan yang sangat-sangat sakit. Namun baginda tidak menzahirkan dan tidak mengeluh walau sedikit pun kesakitan tersebut. Nah, bahkan Nabi pingsan beberapa kali, dan Nabi sempat lagi memberikan ilmu kepada umatnya dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, inna lil mauti sakarat, sesungguhnya pada kematian itu ada sakaratnya, yakni ada peringkat-peringkat dan ada kesakitan ketika mana nyawa itu dicabut oleh malakul maut. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tetap tunjukkan sifat dan akhlak yang baik, tidak mengeluh dan tidak menyatakan kesedihan, tidak menjerit, tidak mencerca dan sebagainya. Baginda berada dalam situasi sabar. في آخر حياته كان يقول أنا تعبت في دعوتي وتعبت من أجلكم فأوصيكم بثلاثة أمور. الأمر الأول الذي أقوله لكم اسمعوا كلامي واتبعوا. والأمر الثاني قال الصلاة، حافظوا على الصلاة. الأمر الثالث قال وما ملكت أيمانكم، يعني الإمام الذين كانوا في السابق، يعني أحسنوا إليهم وارفقوا بهم. ثلاث وصايا عظيمة لو أخذنا بها دخلنا الجنة. Tuan dan puan sekalian, 3 wasiat yang Nabi SAW berikan sebelum daripada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara 3 wasiat ini, antara wasiat-wasiat yang banyak, ada 3 wasiat ini. Pertama sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mengikut segala sesuatu yang telah baginda sebutkan. Ikut dan taat serta patuh dan laksanakan. Dan kemudian yang kedua, hafizu ala salawat, yakni menjaga salat. Dan yang ketiga, berbaik dengan apa disebut sebagai orang-orang bukan tawanan, apa dipanggil, hamba-hamba. Hendaklah kamu bersikap baik dan berakhlak mulia kepada hamba-hamba yang pernah kamu jadikan hambamu suatu ketika dahulu. فماذا نحن جوابنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟
نجيبه نقول سمعنا وأطعنا يا رسول الله، الذي تأمرنا به نفعله، وهذا واجب على كل مسلم، وأن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعب من أجلنا وأتته مشقة من أجلنا وترك وطنه من أجلنا وقوتل وعود من أجلنا، فصلى الله عليه وسلم سلاما كثيرا. Demikian apabila Nabi memberikan wasiat sedemikian, apa jawapan kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah tentu jawapan kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Dan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kesusahan baginda dalam memastikan dakwah ini sampai kepada kita. Kerana kepayahan baginda, kerana kedukaan baginda, kerana kesusahan baginda dan segala-galanya yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas baginda, kita cinta baginda sallallahu alaihi wasallam kerana hal-hal tersebut yang perlu seringkali kita ingatkan dan refresh dalam minda kita. Kenapa perlu aku cintakan Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke tahap ini? Kita ingati balik sejarah kesusahan, kepayahan yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam memastikan agama sampai kepada kita pada hari ini untuk kita anuti, bukan saja dianuti, bahkan dilaksanakan dalam kehidupan kita. في الختام أشكركم على هذا الموضوع الطيب، وهكذا يجب أن نستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا وحياتنا، كما نشكر فضيلة الشيخ الدكتور فتح الباري على هذه الترجمة الطيبة الدقيقة، جزاه الله خيرا. ثم ذلك نختم هذه المحاضرة بالدعاء. Dan di penghujungnya Syekh mengucapkan banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan yang cukup indah, baik dan bermanfaat ini. Moga-moga sedikit sebanyak daripada kisah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mengambil manfaat dan faedah untuk kehidupan kita. Bukan sekadar mendengar, bahkan menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dalam hayat kehidupan kita. Dan Syekh mengakhiri majlis pada malam ini dengan doa. Demikian juga dia mengucapkan terima kasih kepada Fathul Bari. Mana tahu? Kat sini. Sabda Nabi SAW, tidaklah seseorang itu dikategorikan bersyukur kepada Allah selama mana dia tidak berterima kasih kepada manusia. Jazakallahu khairan.